wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan untuk kita meneruskan perbincangan kita ini. Tidak ada kemampuan dan kekuatan kita kecuali jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk kita meneruskan insya-Allah perbincangan kita ini. Kita mohon dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan usaha kita sama ada saya membincangkan ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama insya-Allah menyertai, dan lebih daripada itu moga-moga insya-Allah dapat juga tuan-tuan dan puan-puan juga memberi input ataupun perbincangan dalam grup WhatsApp kita terhadap apa yang kita bincangkan setiap hari, ataupun insya-Allah memberi peringatan-peringatan, pandangan-pandangan daripada apa yang kita bincangkan ini. Semoga dapat kita kongsikan dengan semua insya-Allah dan saya sendiri. Ini hanya sebahagian daripada usaha dan kajian yang saya cuba lakukan daripada apa yang telah saya buat tahun-tahun yang lepas, kan. Moga-moga insya-Allah memberi manfaat dan menjadi suatu amalan praktik yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita, kan. Sebab kita nak mendekati Al-Quran ini dengan sudut, dengan bentuk yang praktikal, kan. Al-Quran adalah kitab untuk kita laksanakan, jadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah setiap kali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita akan bertanya apakah sudut yang menjadi panduan kepada kita dalam apa yang kita bacakan ini, kan. InsyaAllah semalam kita telah habis membincangkan blok yang keempat, dan kita masuk blok yang kelima, yang terakhir pada hari ini, iaitu blok penutup dalam surah Yasin ini. Blok penutup ini sebenarnya menyimpulkan kembali isu yang disentuh dalam pendahuluan. Melalui pendahuluan ini dimulakan dengan qasam ataupun sumpah Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quranul Hakim, kan? Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, kan? Al-Quran yang memberi petunjuk kepada manusia, kan? Jadi ini adalah isi utama, isi besar yang dibincangkan seterusnya, kan? Sikap mereka terhadap Al-Quran ini, sikap manusia, al-insan terhadap Al-Quran ini, kan? Jadi di dalam blok penutup ini, perbincangan dalam surah ini diteruskan dengan menyentuh kembali isi-isi penting yang telah disentuh di bahagian awal surah ini, kan.
Dan bahagian seterusnya ialah pembuktian kepada dakwaan-dakwaan yang diketengahkan dalam surah ini. Kan? Bermula dengan hujah, kan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melihat hujah-hujah terhadap mereka yang menganggap Al-Quran ini sebagai syair rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi di sini kan dikemukakan, kan? Ataupun dijawab tuduhan dan juga momokkan mereka yang disebarkan kepada umum bahawa Muhammad ini adalah sebenarnya seorang penyair, kan? Dia tidak sebenarnya tidak membawa Al-Quran ini, kan, yang merupakan kalimat-kalimat ayat-ayat yang hebat, kan? Mereka mengakui dan mereka telah melihat kesan yang ditinggalkan oleh ayat Al-Quran ini kepada masyarakat umum, kan? Ada yang kita telah baca dalam sirah, kan, terpegun dengan kalimat-kalimat dan juga susunan ayat dalam Al-Quran ini, kan? Ada yang mendengar sehingga tidak menyedari, kan, berbagai-bagai, kan? Dan ada yang walaupun datang untuk mempersoalkan Rasul, dan dalam hadis yang kita telah sebut dulu diceritakan seorang seorang pengamal perubatan, kita katakan bomoh, daripada kalangan orang Arab ini, datang untuk, katanya untuk mengubat Imad Al-Asdi, kan? Dia untuk mengubat Rasul SAW. Tapi dengan ucapan Rasul SAW telah akhirnya dia mengiktiraf ini bukan ucapan daripada kalimat-kalimat mentera jampian yang telah dia selama ini dia pelajari dan dia dengar. Tak pernah dia mendengar ini datang daripada lain, daripada manusia, kan? Jadi kesan yang menakjubkan ini pada Al-Quran ini, yang tidak dapat dicabar oleh orang-orang Arab, Quraisy khususnya, dapat dilihat di hadapan mata mereka. Tapi mereka masih lagi cuba untuk menafikan dan juga menjelaskan kepada umum bahawa apa yang kamu lihat itu sebenarnya adalah datang dari Muhammad, kerana Muhammad ini penyair yang hebat. Itu adalah tuduhan mereka, kan? Penyair yang hebat, dan kamu sendiri telah melihat syair-syair dia tidak ada kelebihan yang seperti mana yang dia katakan ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin mengalih pandangan bahawa ini bukan perkataan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini juga yang dituduh ataupun strategi penting yang digunakan oleh Ahlul Kitab, oleh kufar, kan, Kristian, Nasara dan Yahudi hari ini. Mereka menghujahkan bahawa Al-Quran ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, it's not God's word, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, kan, di permulaan blok yang kelima ini bahawa itu tidak benar, kan? Kita baca, kan, insya-Allah ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajar syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak bagi dia. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya,
dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka sesuatu, iaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Dan mereka memperolehi padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dalam ayat 69, ini blok yang terakhir, ayat 69 hingga 83, kita katakan blok sebagai blok penutup kepada surah Yasin ini kan. Allah mulakan dengan menjawab kan, serangan baru mereka setelah mereka gagal untuk mengatakan Quran ini sihir dan sebagainya. Dan di umumnya yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan berinteraksi dengan Nabi SAW menafikan ini bukan sihir kan. Jadi mereka mengatakan dia sebenarnya syair seperti mana penyair-penyair lain dalam masyarakat kita yang hebat kan. Kamu juga telah dengar, ini adalah salah satu daripada syair-syair yang hebat ini kan. Muhammad SAW seorang penyair yang hebat kan? Walaupun mereka mengetahui bahawa Muhammad sebenarnya tidak pernah bersyair sebelum ini kan. Betul Allah SWT menjelaskan, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, wa ma yanbaghi lah, dan bersyair itu pun tidak layak bagi dia. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Sebenarnya apa yang datang ini adalah zikrun, peringatan, pelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qur'anun mubin, dan dia adalah Al-Quran yang mubin, yang jelas kan. Jadi poin yang pertama yang dijelaskan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, tidak Rasul, kedudukan Rasul dan penyair amat berbeza kan. Dan tidak layak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersyair, kerana syair ini lebih rendah daripada ayat Allah sekurang-kurangnya dari dua aspek kan, iaitu sifat-sifatnya dan tujuannya kan. Kalau kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224 kan, hingga 227, Allah SWT menjelaskan di hujung surah Asy-Syu'ara ini tentang sifat-sifat syair ini kan, yang amat berbeza dengan sifat Al-Quran ini. Sebab itu Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara dijelaskan, wasyu'ara'u yattabi'hum al-'awun al-ghawun kan. Penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu melihat bahawanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah kan? Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa dhakaru Allah katsiran wantasiru min ba'di ma zalamu wa saya'lamu alladhina zalamu ayyu munqalabin yanqalibun kan.
dan bahawasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Penyair kan? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman, dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui tempat mana mereka akan kembali. Dan Allah sebut ada 3 sifat kan? Kita kata ada dari sekurang-kurangnya dari 2 sudut aspek. Syair ini amat berbeza dengan kitabullah, dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Apa yang dibawa oleh Rasul SAW ini bukan syair, kerana Allah SWT menjelaskan sifat-sifat syair ini. Kalau kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ni, dari sudut pertama, sifat-sifat, perbezaan sifat-sifat ini, sekurang-kurangnya 3 perkara ini disebut dalam Al-Quran. Pertama disebut penyair-penyair, mereka ni hanya diikuti oleh orang-orang yang sesat kan. Wasyairu wasyu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun kan. Mereka ini diikuti oleh orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak ada pendirian yang kuat kan, yang menjadi pengikut penyair-penyair khususnya di zaman itu kan. Tapi Allah SWT sebut di hujung ayat ni, ayat 227 ni, illal ladzina amanu, kecuali penyair-penyair yang beriman kan, yang beramal soleh dan banyak menyebut Allah, mengingati Allah SWT kan. Ada juga di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni yang pandai juga bersyair, tapi digunakan untuk menyebarkan agama Allah SWT dan mengajak manusia kepada kebenaran dan menjawab serangan-serangan kufar. Tapi penyair-penyair ini umumnya yang dituduh Muhammad ini seperti mana penyair yang lain yang wujud di zaman mereka. Sebab di zaman itu penyair-penyair ini seperti selebriti kan, macam zaman itu hiburan yang penting yang mereka dapat adalah daripada syair-syair yang mereka agung-agungkan, menjadi satu yang amat besar kan, menjadi fenomena kebangsaan, nationwide. Jadi penyair-penyair itu Allah SWT point out atau tunjukkan bahawa pertama, sifat syair ini, kamu perhatikan orang yang mengikuti syair ini adalah orang-orang yang sesat kan? Ghawun, orang-orang yang tidak ada karakteristik yang teguh kan. Kemudian disebut juga kan, tidakkah kamu melihat bahawasanya mereka mengembara di setiap-tiap lembah? Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun kan? Apa yang nak dijelaskan sini adalah bahawa penyair-penyair ini sebenarnya hanya mengungkapkan kata-kata kan, yang mencampur adukkan kebenaran, batil dan hasil pemikiran tanpa sempadan. Mereka masuk ke semua perkara kan, hatta perkara yang batil, perkara yang banyak juga syair-syair hatta di zaman Arab dulu yang merupakan syair-syair yang keji, yang lucah dan sebagainya kan. Ini adalah sifat sastra, hasil sastra yang tak boleh dibandingkan dengan Al-Quran kan? Kerana mereka mengembara di setiap lembah kan? Apa saja yang boleh mereka sentuh, mereka akan sentuh kan? Itu adalah tuduhan kan? Sedangkan apa yang diucapkan Al-Quran adalah satu yang amat koheren dan sentiasa teguh dengan prinsip kebenaran dan amat jelas tujuannya kan? Sedangkan syair mencampur adukkan semua ini, kebenaran, kebatilan dan hasil pemikiran tanpa sepadan manusia kan. Tidak ada yang skop yang menjaga kebaikan pemikiran para penyair ini kan. Amat berbeza dengan Al-Quran. Dan juga disebut Allah SWT sini, dan bahawasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Itu satu sifat lagi.
penyair ini hanya mengungkapkan kata-kata hebat tapi tidak mempunyai tujuan tanggungjawab untuk melaksanakannya. Kan? Dia diucapkan supaya manusia merasa kagum dengan mereka, manusia merasa perasaan yang indah dalam hati dia, kan? Tapi ataupun terkesan dengan kalimat kata-kata yang indah dan sebagainya, tapi mereka tidak ada tanggungjawab sebenarnya, tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan apa yang mereka sendiri ungkapkan, kan? Ini bandingan dia seperti mana hari ini kita kata para selebriti dan sebagainya, kan? Yang terkenal dan mengungkapkan ataupun sastrawan dan sebagainya yang tidak ada tanggungjawab, tidak bertanggungjawab terhadap apa yang mereka katakan. Hidup mereka berbeza dengan apa yang mereka ungkapkan, kan? Ini adalah apa yang diketengahkan oleh Al-Quran, kan? Surah Syu'ara ini tentang syair, kan? Perhatikan supaya mereka mendapat pelajaran dan memahami bahawa apa yang mereka ucapkan itu amat tidak sama dengan apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran ini. Kerana kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman ini, kan? Jadi ini adalah kenapa disebut begitu dalam surah ayat hujung daripada surah Syu'ara ayat 227 ini adalah kerana orang-orang yang sebenarnya hidup dengan Al-Quran ini berbeza dengan penyair ini. Mereka adalah orang-orang yang hidup dan bertanggungjawab terhadap apa yang mereka laksanakan, kan? Mereka ini mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman kerana mereka meletakkan kehidupan mereka di atas jalan ini untuk menegakkan kebenaran kata-kata yang mereka bawa dan mereka pikul, kan? Ini adalah harga dan mahar yang dibayar oleh orang-orang yang hidup dengan Al-Quran ini, kan? Bila kita ini sebagian daripada usaha kita cuba memahami, dan kita cuba kongsikan, dan kita menjadi tanggungjawab kepada kita untuk melaksanakan, kan? Membawa di dalam diri kita sendiri, praktikkan di dalam kehidupan kita, kan? Itu adalah perbezaan di antara kata-kata kosong dan walaupun nampak indah dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah satu yang amat teguh, kan? Itu aspek yang pertama tentang sifat-sifat dia, kan? Aspek yang kedua, kita kata syair ini berbeza dengan Al-Quran dari segi tujuan dia. Syair adalah satu yang berkait dengan perasaan, kan? Emosi dan sebagainya, sama ada mengajak kepada kebaikan ataupun kejahatan, kan? Tapi Al-Quran bukan hanya berkait dengan perasaan sahaja, kan? Kalau kita baca Al-Quran ini dengan dilagukan dan sebagainya hanya untuk mendapat kesan rasa sedih rawan di jiwa ataupun rasa gembira di jiwa mendengar alunan Al-Quran ini, itu tidak menepati mission Al-Quran ini sebenarnya, kan? Kerana Al-Quran adalah misi Rasulullah SAW yang berkait perasaan dan juga intelek manusia, kedua-dua aspek ini, kan? Dia bukan hanya perasaan, membuai perasaan dan sebagainya, kan? Dia adalah panduan kepada manusia dan mengubah kehidupan manusia, kan? Perbezaan Al-Quran dengan syair ini, kan? Sebab Al-Quran ini dia tidak datang kecuali objektif dia adalah untuk menjadikan kehidupan manusia ini berubah, kan? Mengislah diri manusia, meningkatkan nilai manusia dan memimpinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menuju kepada penghujung yang terbaik, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang dijanjikan kepada manusia ini, kan? Al-Quran datang dan dalam keadaan yang Al-Quran ini mencabar kebatilan dan menegakkan kebenaran sebenarnya di dalam kehidupan manusia. Ini semua di luar daripada skop syair, kan? Yang syair ini berkait dengan perasaan manusia, kan? Dia tidak memikirkan tentang intelek dan juga praktik kehidupan manusia itu sendiri, kan? Yang sebab Al-Quran ini datang untuk mengubah manusia. Jadi begitulah kita berhadapan dengan Al-Quran ini, kan? Kalau tidak, kan, kita
sama seperti mana yang diketengahkan oleh para pemuka Quraisy ni, maka ingin membawa pemikiran masyarakat ni supaya memikirkan bahawa Al-Quran ni seperti syair itu. Kamu rasa hebat, kan? Itu tidak lain seperti mana salah satu daripada penyair-penyair yang ada di dalam, yang hebat di dalam masyarakat kita, kan? Jadi kamu terima Al-Quran seperti itu saja, kan? Bukan menerima dia seperti mana yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah apa yang mereka cuba tegakkan di dalam masyarakat, kan? Supaya masyarakat tidak fokus kepada isu yang sebenarnya, yang mana Quran ini turun, kan? Jadi sebab itu kita jangan, ini pelajaran penting bagi kita supaya kita tidak terikut dengan perkara ini, kan? Hanya satu sudut perasaan dan sebagainya, kan? Itu tidak benar, kan? Sebab Al-Quran ada mission, ada misi, ada tujuan yang ditentukan oleh Allah SWT bila dia diturunkan, ditanzilkan kepada manusia, supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi, kan, mencapai objektif dia. Apa dia? In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Dari dua sudut ini, kan? Pertama, Al-Quran ini, kan, mission dia adalah zikrun, kan? Dia adalah pelajaran, dia adalah peringatan, dia adalah panduan yang semestinya dipertanggungjawabkan kepada manusia untuk dibawa di dalam kehidupan dia, kan? Ini jangan hilang fokus sehingga kita terlalu kagum Al-Quran dengan satu sudut saja, kemudian kita berhenti di situ, kan? Habis, kan? Itu tidak betul, kan? Dan itulah yang ingin dibawa oleh pemuka-pemuka Quraisy ini, supaya masyarakat fokusnya di situ, kan? Dan hilang hubungan bahawa Al-Quran ini adalah datang sebagai arahan daripada Allah SWT, dan menjadi tanggungjawab kepada manusia supaya memberi perhatian dan benar-benar memerhati dan cuba melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan dia, kan? Pertama disebut in huwa illa zikrun, tidak lain kecuali Al-Quran ini sebenarnya dia adalah zikrun. Kemudian disebut juga dia adalah wa Qur'anun mubin. Sudut yang kedua yang kita sebut tadi, Al-Quran inilah kitab yang jelas, yang amat jelas, yang di dalamnya menyentuh bukan sahaja perasaan tapi juga intelek manusia, dan juga hujah-hujah yang mesti diperhatikan dengan mendalam. Begitu juga panduan-panduan yang amat praktikal, panduan-panduan yang amat memberi penyelesaian kepada kehidupan manusia, sehingga disebut siapa yang mengikuti petunjuk Allah SWT, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan ada ketakutan, kan? Dan tidak ada kesedihan, kan? Tidak ada ketakutan dalam kehidupan mereka di dunia ini, dan tidak ada kesedihan ketika mana di hari pembalasan nanti, kan, terhadap apa yang telah lepas daripada mereka, kan? Jadi ini adalah hakikat yang besar dan penting. Sebagai kesimpulan kepada kita sebut tadi, permulaan surah Yasin ini dimulai dengan qasam ataupun sumpah tentang Al-Quran, Yasin wal Quranul Hakim, kan? Al-Quranul Hakim ini menuntut kita supaya melihat dia dengan benar, kan? Dan menerima dia dengan benar juga, selayaknya seperti mana Al-Quran itu diturunkan. Begitu juga menerima pembawa Al-Quran ini juga selayaknya seperti mana yang sepatutnya kita terima, iaitu Rasul, sebagai Rasul yang datang diutus oleh Allah SWT, bukan sebagai penyair, kan? Kerana tidak layak untuk Rasul mengajarkan kepada kita syair-syair yang sebegini, kan? Dan insyaAllah moga-moga kita dapat mengambil pengajaran ayat yang amat mengesankan, kan? Tentang kesimpulan daripada surah Yasin ini, kan? Selepas ini insyaAllah kita membaca surah Yasin ini dengan pandangan yang berbeza terhadap kitab Allah SWT ini, kan? InsyaAllah saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.